Sebab bila tercetus ni soal disiplin yang dihadapi oleh Datuk Dr. Chua Soe Lek yang ketika tu timbalan Presiden Parti, itu pun saya kata kes yang saya warisi lah. Sebab kes yang membabitkan Dr. Chua, iaitu kes DVD itu sebenarnya berlaku sebelum saya bertanding. Tetapi kes disiplin itu tidak ditangani dengan serta-merta. Sebaliknya ianya diputuskan supaya orang baru, pucuk pimpinan baru bila ambil alih tempat nanti bolehlah buat keputusan. Itu sebabnya bila saya warisi ini, saya kenalah tangani. Dan bila bukan saya yang buat keputusan, sebenarnya lembaga presiden, sebab biasanya mengikut prosedur disciplinary board ataupun lembaga disiplin bawa kes tu, bila dah buat keputusan iaitu pemecatan, ianya dibawa pula kepada lembaga presiden. Lembaga presiden juga mengekalkan keputusan memecat Dr. Chua pada ketika itu. Dan bila keputusan ini dibuat, maka saya yang dipersalahkan. Seolah-olah saya sendiri yang buat keputusan, sebenarnya tidak. Dan ini pun dibawa sekali lagi kepada sisi ataupun jawatan kuasa pusat, untuk dibuat pengesahan. Dan kita sedia maklum bahawa jawatan kuasa pusat membuat keputusan untuk meringankan hukuman, iaitu pemecatan tu telah pun diringankan menjadi penggantungan. Dan bila keputusan ini dicabar oleh Dr. Chua untuk melalui EGM, itulah punca, itulah titik tolak berlakunya satu ni krisis yang kita sedia maklum. Saya ada sedikit muskil Datuk. Saya dalam satu ketika Dr. Chua Soe Lek bukan rakan dalam MCA selepas dia dipecat dan sebagai pergantungan, kemudian dia mengadakan satu pakatan dengan YB untuk menyatupadukan parti. Betul tak begitu? Dan kemudian baru lagi, tak silap saya, minggu lepas atau 2 minggu lepas, dia membuat keputusan yang dia tidak bersama lagi dan dia meletakkan jawatan menjadikan keadaan yang memaksa satu pilihan raya baru parti diadakan. Gini, Datuk. Pada zahirnya memang orang ingat saya bentukkan satu pakatan dengan beliau. Sebenarnya tidak. Bukan pakatan. Sebab dalam EGM yang berlangsung pada 10 hari bulan Oktober lalu, saya juga menghadapi satu krisis ataupun vote of no confidence, undi tak percaya. Itu pun saya kena jelaskan. Undi tak percaya atas perkara apa? Atas tindakan saya dan juga tindakan lembaga presiden untuk memecat Datuk Dr. Chua. Dan memang saya dibuang undi tak percaya. Dan sedemikian juga Datuk Dr. Chua juga, bila beliau minta ataupun cuba minta dikembalikan jawatan parti sebagai timbalan presiden, itu juga ditolak, kan? Jadi dua-dua ni kalah, Tetapi pada masa yang sama, kalau kita kaji kembali ni apa yang tersirat ataupun terbuku dalam hati perwakilan, majoriti perwakilan itu, kita nampak bahawa mereka ni memang tak nak keahlian dan juga keahlian Datuk Dr. Chua dipecat. Jadi bila ini menjadi satu hakikat, satu senario, saya kena juga ambil iktibar dari apa yang berlaku. Dan itulah sebabnya bila saya diberi nasihat supaya
dapat berdamai dan seterusnya berganding bahu dengan Datuk Dr. Chua demi untuk keutuhan parti. Saya terima nasihat sebegini. Dan itu sebabnya bila saya jumpa Datuk Dr. Chua atas usaha ini, iaitu apa yang digelar sebagai the Greater Unity Plan. Itu pun bukan dari satu pihak yang mengusahakan, tapi ianya melibatkan dua-dua pihak. Bila dua-dua pihak menginsafi bahawa bila kita terus bertelagak ni pun bukanlah sesuatu yang peribadi. Sebab bagi saya memang saya tak ada apa-apa agenda peribadi terhadap beliau. Yang jadi masalah tu cuma pemecatan itu. Pemecatan seperti mana yang saya sebut tadi, Datuk, ianya adalah keputusan lembaga presiden. Dan sebelum itu adalah disyorkan oleh lembaga disiplin. Saya nak tanya Datuk tentang undi tak percaya itu, tapi itu saya akan tanya selepas kita berhenti rehat. Tapi sebelum itu, saya nak tanya, persepsi Ong Tee Kiat ini ialah Lone Ranger, iaitu dia tidak berpihak ke mana pihak, dia berkecuali. Apakah itu menguntungkan, atau daripada segi politiknya, apakah itu boleh membawa tahap yang mana Ong Tee Kiat boleh kekal dengan sebagai Lone Ranger tanpa kawan? Gini tu. Ini gelaran Lone Ranger ni ya sebenarnya bermula bila saya masih lagi di Sayap Pemuda. Suka tak suka, ini gelaran ni pun seolah-olah sudah jadi substitute ataupun gelaran yang dikhususkan pada saya. Tapi saya nampak kalaulah saya betul-betul seorang Lone Ranger, berkecuali itu ada baik buruknya. Tapi kalaulah Lone Ranger ni sehingga tak ada kawan, tak ada sahabat handai, saya rasa takkanlah saya dapat hidup sekian lama dalam persada politik, khasnya dalam MCA. Kan? Lagipun dalam pilihan raya pun takkanlah seorang Lone Ranger dapat survive. Tapi saya pun tahu juga dalam dunia politik kenyataan tu agak jelas. Kalaulah seseorang tu tak berpuak-puak, kadang-kadang ni besar risikonya, sebab dia ni akan dipinggirkan ataupun